Korang just imagine malam-malam member terbang kan, tiba-tiba terlanggarlah pokok yang berduri kan, sangkut mat perut dia dah lah terburai lagi perut dia kan. So itu adalah kelemahan dia tau, benda-benda yang tajam. Thank you Anas Rahmat. Kepada siapa yang nak dapatkan cawan daripada Malam Mistik Anas Rahmat kan, korang boleh tengok dekat dia punya Shopee Memang terbaik guys. Memang ngam kan. Kopi somehow rasa ngam gila kan cawan kau ni Anas. Terbaik bro. Thank you Aku dapat free. Tiba. Assalamualaikum semua, welcome to Nas Winchester. Kepada yang mana baru saja sampai dekat channel Nas Winchester ni, bersilakan tekan butang subscribe dan juga bell notification. Dan kepada yang telah subscribe kepada channel aku ni, aku nak cakap terima kasih. Semoga semua orang yang telah menyokong channel Nas Winchester ni dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Korang memang terbaik, aku memang sayang gila kat korang You guys are the best. Kita kembali lagi dengan segmen Seram Kliwon pada kali ni. And aku nak minta maaf kalau video ni, bukan kalau lah, video ni memang dah lambat sikit lah cerita dia Okay, sebab aku biasa janji Khamis malam Jumaat kan. Tapi lah disebabkan ada kerja-kerja yang tak sempat nak siap kan, aku nak kena settlekan dulu dengan tak apa nak sihat lah guys. Okay, suara tak apa nak gam lah Okay, kopi pun tak boleh nak kena kan. So tak ada nak function sangat lah bila nak shoot tu Okay guys, tapi aku still cuba yang terbaik untuk korang. And yes, Alhamdulillah aku bolehlah bercerita sikit kat korang hari ni kan. Tapi kisah tu hari ni dia sedikit ringkas di mana aku akan share kat korang bukanlah cerita seram ataupun cerita hantu, tetapi lebih kepada orang kata apa, information ataupun fakta berkaitan dengan satu jenis hantu ni. Dan kisah ini telah diminta oleh orang untuk aku sampaikan cerita ni guys. And aku boleh kata cerita ni kan berkaitan dengan hantu ni memang best gila guys. Jadi tanpa memuas lagi, macam biasa nama aku Nas. Silap, itu true crime pun dia Jadi tanpa masa lagi, macam biasa, kita teruskan dengan Malam Kliwon. Let's go. Okay guys, untuk hantu yang aku nak cerita kat korang ni kan, dia adalah sejenis hantu yang famous ataupun lebih dikenali, popular di kalangan masyarakat dekat Sabah tau. Dan nama hantu ni adalah dikenali sebagai Balan-Balan. Aku rasa itulah dia punya sebutan yang betul Balan-Balan ataupun Balen-Balen So Balan-Balan ni dia merupakan sejenis lembaga yang berasal daripada manusia okay? So menurut cerita orang tua-tua lah, si Balan-Balan ni kan, dia terjadi apabila seseorang itu kan, dia salah menuntut dan juga salah mengamalkan ilmu kebatinan. Kebatinan. So basically tujuan ilmu itu adalah supaya dia rasa sentiasa muda, sentiasa cantik dan juga boleh hidup lama lah. Kau tahu lah benda-benda macam tu kan, benda-benda yang masalah lah cerita dia. Jadi kepada sesiapa kan yang ingin mengamalkan ilmu ni kan, mereka hendaklah mengamalkan jampi mantra ilmu Balan-Balan selama 40 hari dan juga 40 malam berturut-turut guys. Kau imagine aku kalau nak diet 40 hari 40 malam pun kan, belum tentu boleh berjaya kan. Confirm gagal lah. Ini pula kan dia punya jampi nak kena buat 40 hari 40 malam dahsyat betul lah. Dan kemudian kan, sewaktu mereka buat sahaja kan, mengamalkan mantra ilmu tersebut kan, badan pengamal ilmu tersebut ataupun ilmu syaitan ni kan, mereka akan menjadi rasa panas tau. Panas dan juga gatal-gatal tau, macam miang-miang macam tu tau. Dan pada saat itulah the moment dia punya kepala akan tercabut dan juga terpisah daripada tubuh badan sambil membawa keluar segala isi tubuh dan juga isi perut dia. Itu orang kata dia punya final form lah basically kan. Dia dah baca semua and then dia dah buat selama 40 hari 40 malam. Badan rasa peluh-peluh semua, panas-panas semua, sekali terkeluar guys. Kepala semua terpisah, isi-isi perut dalam tubuh badan semua terkeluar. Aku just tak boleh bayangkan macam mana pemandangan macam tu Seram mat. Dikatakan jugalah Balan-Balan ni dia boleh menjangkiti orang lain tau. Okay, sekiranya seseorang itu termakan bekas makanan yang telah dijilat oleh pengamal ilmu Balan-Balan itu tau. Dan selalunya melalui garam batu, iaitu sejenis garam keras yang selalunya dimakan bersama nasi. Okay, orang pakai garam kasar tabur kat nasi kan. So kalau orang termakan bekas pengamal ilmu setan tu, dia boleh dijangkiti guys. Macam COVID.
So macam mana muka balan-balan ni kan? Macam mana rupa dia? Okey, biasanya balan-balan ni dia kelihatan sama seperti hantu penanggal. Memang sebiji guys, okey, yang dikenali dan juga popular lah di kalangan masyarakat Melayu kan. Namun beza dia dekat sini guys, tidak pernah pun ada kisah penanggal yang menyerang mayat untuk mendapatkan makanan. Daripada mana-mana mayat, itu adalah dia punya food source untuk hantu balan-balan ni tau. Okey, dikatakan juga balan-balan ni suka menjilat darah daripada uri perempuan yang baru bersalin. Dia suka untuk makan bahagian-bahagian dalam tubuh badan tau. Okey, so basically itulah makanan balan-balan ni. Namun sekiranya lah balan-balan ni gagal untuk mendapatkan dia punya makanan tu, balan-balan akan menyerang dan juga menghisap darah manusia macam vampire guys, macam Twilight. Okey, dan sekiranya mereka masih lagi gagal menghisap darah manusia, balan-balan dia akan menyerang mayat manusia dan juga memakan organ dalam tubuh mayat itu. Terutamanya sekali organ hati. Seperti kita semua tahu kan macam mana kita nampak rupa penanggal kan, lagi-lagi pada waktu malam kan. Okey, tapi untuk balan-balan ni dia dikatakan mereka hanya terbang ataupun berjalan pada waktu malam dan juga bergerak secara bebas seperti manusia yang biasa pada siang hari. Ini unik dia guys. Malam member terbang, siang dia macam kita sahaja guys. So macam mana kita nak tahu orang ni Mr. Balan-balan ke tidak kan? So dia ada jugalah cara lain untuk mengenal pasti orang yang mengamalkan ilmu balan-balan ni adalah dengan melihat tepat kepada mata dia. Dikatakan mata balan-balan ni kan dia sentiasa merah, okey? Dan untuk memastikan lagi yang mereka benar mengamalkan ilmu balan-balan ni, cuba try potong limau nipis sambil memerhati mata dia. Contohlah kau ambil limau nipis kan macam ni kan. Kau sak kau usah di mata kan, kenyit sikit ke apa kan, kokot lah kan, potong kan. Kalaulah dia mengamalkan ilmu balan-balan tu, mata dia akan berair. Dia akan menangis, bukan menangis lah, pedih limau nipis kan. Mengalir tu kan. So dari situlah korang boleh tahu silap-silap dia ni telah mengamalkan ilmu setan balan-balan itu. Sebab yelah, kalau kita orang biasa kan, contohlah kan, aku nampak contoh aku jumpa Kak Ram, aku potong limau nipis pandang dia kan. Memang taklah dia nak keluar air mata kan. Tapi kalau macam ilmu orang balan-balan ni potong kan, daripada jauh dia dah mengalir tau. Kalau macam orang biasa, kalau kita perah limau nipis kat mata barulah mengalir kan. Itu memang cari gaduh lah cerita dia. Tetapi bukan itu sahaja dia punya kelemahan untuk ilmu balan-balan ni. Okey, sebab pengamal ilmu balan-balan ni juga dia tidak suka pada benda yang berduri ataupun yang tajam. Okey, sebab semua itu boleh mengakibatkan perutnya yang terburai itu tersangkut dan juga terluka. Korang just imagine malam-malam member terbang kan, tiba-tiba terlanggarlah pokok yang berduri kan, sangkut mat perut dia dah lah terburai lagi perut dia kan. So itu adalah kelemahan dia tau, benda-benda yang tajam ataupun yang berduri. So disebabkan itu, ia akan menjelaskan bahawa rumah-rumah pengamal ilmu balan-balan ni tidak akan pun ada satu pokok yang berduri seperti pokok limau ataupun benda-benda yang tajam seperti buluh. Dia risau lah tersangkut and mungkinlah pedih lah kot kan. Yelah, benda-benda tajam kan. So dia rasa pedih tau bila dia lalu ke terkena ke apa kan. Memang sakit lah untuk dia Dan juga terdapatlah beberapa maklumat yang diperolehi mengatakan yang terdapat dua bentuk balan-balan yang popular di kalangan masyarakat Bajau. Okey, untuk bentuk yang pertama dia adalah balan-balan ni yang boleh terbang dengan membawa sekali isi-isi perut dia guys. Dan ia dikatakan juga apabila balan-balan ni sedang terbang pada waktu malam, orang yang melihatnya akan nampak seperti sebuah cahaya berbentuk bulat yang bergerak di udara. Lebih kuranglah macam penanggal kan, nampak macam bola-bola api kan, Dragon Ball kan. So lebih kuranglah dengan balan-balan yang jenis yang terbang macam ni tau. So ini semua disebabkan darah-darah yang menitis daripada isi-isi perutnya yang terburai itu guys. So bila dia terbang tu nampaklah cahaya kan, dan ada macam ada titisan air pada perut dia kan, adalah macam bertali-tali sikit lah. Macam tu lah rupa dia tau. Bentuk yang kedua pula adalah balan-balan yang berjalan di atas tanah sama seperti orang biasa, macam kita juga guys. Okey, macam orang yang masih hidup, dan mereka akan bertukar menjadi balan-balan apabila berlakunya kelahiran ataupun kematian.
So, balen-balen yang berjalan kat tanah ni, dia adalah dalam bentuk jasad manusia yang berjalan di waktu malam ataupun subuh apabila dia mencium bau kelahiran ataupun kematian. So, apabila balen-balen ni terbau, bau kelahiran kan, dia akan mencuba untuk mencuri bayi yang baru sahaja lahir dengan tali pusat yang masih lagi belum dipotong. Apabila dia bawa kematian pula, iaitu jasad orang yang baru sahaja meninggal dunia. Secara kebiasaan ni kan, bila balen-balen nak mencuri jasad, dia akan menjulurkan lidahnya daripada bumbung ataupun daripada bawah rumah, dan dia akan menggantikan jasad itu dengan batang pisang. Dan untuk mengetahui lah sama ada balen-balen ni berada berdekatan, ialah dengan mendengar dia punya hilaian ketawa dia, member akan mengilai juga guys. Dan ianya bunyi seperti kuda ataupun ayam, tetapi lebih nyaring. Macam mana bunyi kuda tapi nyaring lah guys. Member akan mengilai jugalah. Dan seperti biasa, sekiranya bunyi hilaian ketawa dia itu kuat didengar, maknanya dia sedang berada di tempat yang jauh lah. Dan kalau dengar suara dia macam sayup-sayup, bisik-bisik macam tu kan, bermakna member sudah dekat guys. Dia berada di kawasan yang berdekatan. So, nak kena berhati-hati pada time tu. Dan balan-balan ini juga kan, mereka amat takut kepada air dan juga bau limau, Dan itulah sebabnya bila sahaja ada kelahiran baru ataupun kematian, tuan rumah mereka akan meletakkan air di tempat tertentu dan meletakkan limau ataupun daun limau di bawah rumah. Kalau bawah rumah untuk rumah yang bertiang lah. Ataupun di sekitar badan bayi ataupun jasad yang baru sahaja meninggal dunia. Dia akan letak limau di sekeliling badan tersebut supaya balan-balan itu tidak boleh mendekati mereka. Dan bukan itu saja, selepas letak limau semua, api juga akan dipasang di sekeliling rumah. Itu akan membuatkan balan-balan itu rasa takut untuk mengganggu. Bagaimanapun, kalaulah seseorang itu kan dia dah belajar ilmu balan-balan ni ataupun memiliki ilmu balan-balan ni kan, mereka masih lagi boleh diubati. Dan antara contoh perubatan ialah dengan memberi mereka minum dengan air tembakau. Dan sebaik saja mereka minum air tembakau tu, bagi dia suruh dia duduk atas buaian ke, hayunkan dia sampai dia pening, sampai dia mabuk ke apa kan. Lama-lama dia akan termuntah tau. Itu trik dia tau. Bagi dia macam rasa mabuk, rasa pening-pening nak muntah kan. Sebab apabila pengamal tersebut muntah, maka terkeluarlah semua muntah yang sejenis lembaga berupa burung pipit ataupun anak tikus. Rare tak rare kan? Agak mengerikan lah bila dengar bila dia muntah keluar burung pipit ataupun anak tikus. So apakah perbezaan kan? Apa bezanya muntah burung pipit dan juga burung anak tikus kan? Burung anak tikus muntah burung pipit ataupun anak tikus kan? Dipercayai jugalah sekiranya seseorang itu memuntahkan burung, bermakna ia mengamalkan ilmu balan-balan yang boleh terbang. Manakala sekiranya ia memuntahkan anak tikus pula, bermakna ia mengamalkan ilmu balan-balan yang berjalan seperti manusia biasa. Like everybody. Cuma bagi aku bila aku fikir pasal hantu balan-balan ni kan, dia benda yang paling menakutkan bila pengamal itu dia mengamalkan ilmu balan-balan yang macam manusia tau. Dia boleh jalan di kalangan semua orang guys. And aku rasa dekat Sabah lah, kemungkinan besar hampir ke semua orang lah tahu macam mana nak detect orang yang mengamalkan ilmu balan-balan ni kan. Dengan melihat dekat mata mereka kan, jika mata mereka merah gila, and then rasa macam something wrong dia kan, capai 5 potong depan dia kan. Tapi kadang-kadang kan bila terlampau ramai gila orang, kita kadang tak perasan. So itu adalah benda yang agak menyeramkan bagi aku bila kita tak tahu kan, silap dalam 100 orang tiba-tiba ada pula seorang ke yang mengamalkan ilmu balan-balan ni kan. Tetapi aku pun dah lama tak pergi Sabah, and aku dah lama tak keep in touch dengan member-member Sabah aku kan. So kepada sesiapa yang ada dalam live chat ke komen kan, yang mana subscriber Nas Winchester ni daripada Sabah kan, aku boleh tinggalkanlah lagi info berkenaan dengan hantu balan-balan ni kat dalam komen sebab menarik guys. Aku pun just dengan info ni yang aku dapat ni pun macam wow, agak menarik, agak impresif jugalah. Ada dua jenis penanggal pula. Ada dua jenis balan-balan ni kan. Yang boleh terbang satu, yang boleh jalan macam manusia satu kan. So memang very interesting, and of course memang menyeramkan gila guys. Dan macam mana je nak cari makan kan? Nak kena cari bayi yang baru lahir ataupun makan organ manusia yang baru saja meninggal dunia. Cuak gila mat.
So okay guys, aku harap korang terhibur dengan konten seram Cleon pada hari ini. Memang ringkas gila, di mana aku just nak share fakta berkaitan dengan hantu bala-bala ni kan. Okay, kalau kepada sesiapa lah yang mana ada cerita seram yang nak share ke, yang mana ada fakta-fakta hantu yang korang tahu kan, info-info yang menarik berkaitan dengan whatever hantu yang korang pernah terjumpa ke apa kan, korang boleh email dekat aku. Okay, aku akan letak email kat bawah. Aku pun terlupa dah berapa banyak cerita seram aku buat kan, aku tak tinggalkan email kat bawah kan. Okay, so korang boleh tinggalkan kau punya cerita, kau punya kisah, kau punya info-info berkaitan dengan benda-benda seram macam ni. Terus email aku guys, aku akan cuba yang terbaik untuk sampaikan kisah-kisah korang dekat channel Last Winchester dalam segmen Seram Kliwon. Terima kasih sebab tengok video aku berawal sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tekan the bell notification. As always guys, never stop creating. See you in the next premiere insyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.